Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita nak bercerita tentang satu biji kereta yang akan dilancarkan pada bulan hadapan di bawah kereta subjenama Pro 2. Kereta nombor 2 Malaysia ataupun kereta nombor 2 nasional. Okey, ni kita nak ulas 5 fakta menarik. 5 fakta menarik, 5 bukan 10, 5 fakta menarik. Sebelum tu like, share dan subscribe channel ni dulu supaya dapat notification akan datang untuk video yang lebih menarik. Okey, kita teruskan kepada 5 fakta utama. Tetapi sebelum tu, saya nak cerita. Ramai orang kata harga agak tinggi kerana pihak Pro 2 mengatakan harga permulaan RM69,000. Tetapi kalau kita tengok dari segi spek jauh berbeza, dari segi safety jauh berbeza, dari segi teknologi pun jauh berbeza. Okey, kita ceritakan 5 fakta utama. Nombor 1. Bodi yang dipakai untuk Daihatsu Xenia, Toyota Avanza ataupun Toyota Veloster atau Veloz sama akan diguna dalam pembinaan Daihatsu Pro 2 D27A, di mana teknologi TNGA ataupun DNGA diguna pakai dalam pembuatan kereta ini. Yang kelebihan untuk platform baru ataupun chassis yang dicipta oleh Toyota dan Daihatsu Global Architecture ni, kelebihan nombor 1, berat. Kereta ni akan lebih ringan sedikit dibandingkan dengan chassis kalau kita pakai dengan kukuh seperti yang dahulu, tetapi berat dia hanyalah sekitar 1090 kilo ataupun 1100 kilo untuk kereta yang lebih besar dan lebih panjang serta tinggi. Kalau dibandingkan dengan Alza. Okey. Selain tu, kalau kita nampak dari segi dia punya penggunaan dia, maksudnya dari segi dia punya kekukuhan kerangka yang lebih kita nampak pada yang pernah test drive kereta yang menggunakan TNGA seperti Altis baru akan nampak jauh berbeza. Dari sudut lebih senyap kabin, lebih rasa kukuh dan fun to drive tu ada. So kereta ni dia dah dapat, di mana kereta Activa pun juga turut dipakai dengan teknologi DNGA. Okey. Fakta nombor 2. Okey, fakta nombor 2 ni dia akan menggunakan satu saja pilihan enjin, di mana enjin 2NR akan dipakai untuk model ini, di mana penghasilan kuasa kuda lebih kurang sama, tetapi respon dari segi penjimatan minyak dan respon penggunaan gear tu agak berbeza, di mana enjin ni menghasilkan lebih kurang 105 PS serta 138 Nm torque, tetapi dia menggunakan teknologi dual VVT serta dia menggunakan teknologi transmisi di CVT, di mana gear terakhir digunakan sebagai mechanical gear, di mana sama seperti torque converter menggunakan gear pada motor gear yang terakhir. So lebih tahan, lebih respon dan lebih sedap. Kalau tak percaya, anda boleh tengok dekat saluran YouTube lain, dia ada tunjuk top speed untuk kereta ni. Memang sedap, nampak kita shock walaupun engine 1.5. Okey. Fakta nombor 3 ni merujuk kepada kes yang lepas, di mana Alza tak ada aircon blower. So yang ni dia dah ada aircon blower, di mana pada bahagian belakang dia ada sebaris aircon blower saja, tetapi sudah memadai kerana model sebelum ni langsung tak ada. Okey. Selain dari itu, dengan hadirnya aircon blower ni, kuranglah masalah rungutan daripada pelanggan Pro 2 sendiri. So kira Pro 2 take action lah kalau diambil daripada platform yang sama, insya-Allah akan hadir dengan teknologi ni. Okey. Nombor 4. Fakta nombor 4. Okey, fakta nombor 4 ni kita nak bercerita tentang penggunaan fuel consumption, di mana kereta ni sedia maklum menggunakan enjin yang sama dengan Myvi yang baru ni. Dia menggunakan gearbox DCVT. Penggunaan minyak untuk kereta Toyota Avanza G1.5, saya dapat maklumat ni daripada Google. Dia menggunakan jalan yang diukur dengan diorang lah,
Dan hasil dari itu mendapati penggunaan highway rata-rata dalam 20 km lebih untuk 1 liter minyak. Serta kalau kita fikir urban ataupun kita fikir dekat dalam bandar, dalam 15 hingga 17 lebih km. So, pada saya masih kira berbaloi. Sebabnya kalau penggunaan dalam bandar pun dia dalam 16 ke 17 km per liter, sudah pasti itu lebih jimat daripada Perodua Azia yang kita dapat tahu dia merupakan kereta paling jimat. Tetapi kalau dikira, dia baru mendapat 1 liter 16 km sahaja. So, kira jimat kan? Okey, fakta terakhir nombor 5. Okey, fakta nombor 5. Kalau kita nampak, kereta ni dia dari segi teknologi keselamatan dia, dia dah ada ABS, EBD, dan airbag yang lebih daripada model sebelum ni. Selain dari itu, kereta ni juga hadir dengan pilihan push start button, keyless entry untuk spek paling rendah. So, dia dah dari segi gap harga tu memang kita akan nampak jauh untuk Alza sekarang dan Alza 2022. Tetapi kita kena ingat, dia punya spek memang jauh beza. Dari segi saiz kabin pun ada perbezaan, di mana kereta ni lebih panjang sedikit dan lebih tinggi sedikit, serta lebar sedikit dibandingkan dengan Alza. Dia dah kira dia nak berlawan dengan Mitsubishi Xpander lah. Tapi dari sudut saiz memang mungkin hampir sama dengan Xpander. Tetapi dari segi nilaian untuk national car dengan kereta non-national car, dekat situ harga yang menjadikan kita berbeza. So, ibarat macam Toyota Rush dengan Arus, harga ada sedikit berbeza, betul tak? Okey, jangan lupa like, subscribe dan komen. Kita tunggu kereta ni akan datang ke Malaysia untuk hadir ke pasaran yang lebih seronok. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.